Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maisara ingin berkongsi kisah Imam Syafi'i menghadapi fitnah. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gaza, Palestin dan wafat pada tahun 204 Hijrah di kota Mesir. Beliau adalah salah seorang imam mazhab yang empat, iaitu pengasas mazhab Syafi'i. Dari kisah tersebut kita dapat melihat sifat-sifat mulia beliau yang tenang namun tegas, merendah diri serta menjaga kehormatan diri dan agama. Pada suatu hari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berada di halayak murid-muridnya sedang menyampaikan ilmu kepada mereka. Tiba-tiba, seorang perempuan masuk ke dalam majlis tersebut. Melihat pada wajahnya seperti ada sesuatu yang tidak kena, lalu berkata, "Wahai Imam, apakah di waktu malam kamu berzina dan pada siangnya kamu menyampaikan khutbah kepada orang ramai? Allah, dugaan apakah ini?" Sekalian murid memandang wajah Imam Asy-Syafi'i sambil menantikan penuh tebar apakah jawapan dan penafian beliau terhadap fitnah dan tumahan gila itu. Imam Asy-Syafi'i memandang ke arah perempuan itu seraya bertanya, "Berapakah upah kamu?" Mendengar pertanyaan itu, sekalian murid Imam Asy-Syafi'i menjadi kecoh dan gempar. Ada yang menjerit, ada yang segera bangun dan mahu meninggalkan majlis itu. Melihat keadaan tidak tentu arah murid-muridnya itu, Imam Asy-Syafi'i berkata kepada mereka, "Kalian menganggap aku tidak lebih seperti kurma. Isinya kalian makan dan bijinya kalian campak begitu sahaja." Kata-kata dan sindiran Imam Asy-Syafi'i itu nampaknya belum mampu menyedarkan betapa sangka buruk mereka itu tidak berasas, bersifat melulu dan ia amat tidak beradab. Di tengah-tengah situasi yang gawat itu, terhoyong-hoyong masuk seorang lelaki secara tergesa-gesa. Lelaki itu berkata, "Wahai perempuan, rumah kamu sedang terbakar sekarang. Anak-anak kamu masih ada di dalamnya." Terkejut mendengar perkhabaran itu, perempuan misteri itu berlari ketakutan menuju ke rumahnya. Sekalian hadirinnya ada termasuk Imam Asy-Syafi'i turut sama bekerja ke rumah beliau untuk membantu. "Apa sudah jadi ini?" "Oh, memang benar." Ketika sampai di tempat kejadian, perempuan itu melihat api sedang marak membakar rumahnya. Ketika itulah orang ramai melihat Imam Asy-Syafi'i penuh berani hingga masuk ke dalam rumah menyelamatkan anak-anak wanita itu dari hangus terbakar. "Mulianya akhlak kamu, duhai Imam. Setelah difitnah dan ditomah, engkau masih menghulurkan pertolongan." Tak kala mahu mengucapkan terima kasih kepada Imam Asy-Syafi'i, dalam nada menyesal dan merasa bersalah, perempuan itu meluah dan mendedahkan, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah mengupah dan menghasutku melakukan semua ini agar maruah dan kehormatan Tuan jatuh di hadapan murid-murid Tuan." Allah! Murid-murid Imam Asy-Syafi'i sekali lagi gempar setelah mendapat tahu bahawa guru mereka baru sahaja difitnah. Mereka rasa amat bersalah terhadap tuan guru mereka yang soleh lagi bertakwa itu. Mereka segera memohon maaf kepada Imam Asy-Syafi'i. Cuma apa yang menghairankan mereka, kenapa dari awal lagi Imam Asy-Syafi'i langsung tidak menafikan fitnah dan tumahan yang dilemparkan kepadanya. Jawab Imam Asy-Syafi'i, "Jika aku menafikan tumahan dan fitnah itu, aku yakin kamu akan berpecah menjadi dua kumpulan. Satu kumpulan terus tidak akan percaya kepadaku, dan satu kumpulan lagi akan membenarkanku namun akan tetap ragu dengan keputusan itu meskipun tidak menjauhkan diri dariku. Maka saat itu aku mahu membuat keputusan. Justru adalah lebih baik aku berserah segala urusanku kepada Allah Ta'ala."
Kisah ini memberi iktibar kepada kita semua, dan kita juga dapat melihat betapa mulianya sikap Imam Asy-Syafi'i menangani fitnah yang dilemparkan terhadap diri beliau. Walaupun kita difitnah, diheret jauh, ada waktunya lebih baik berdiam diri kerana kita tahu apa yang benar. Cukuplah sekadar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui. Ingat, fitnah serta niat melaga-lagakan orang lain adalah suatu penyakit yang cukup parah, termasuk dalam golongan dosa besar. Si pefitnah pula berasa puas kerana dapat mengarang ayat, mencerita buruk dan aib orang. Si penerima berita fitnah pula kena tahu adab. Jangan terus terima bulat-bulat berita tersebut. Jangan mudah percaya. Sebaiknya beri nasihat kepada si pembawa berita itu dan membenci perbuatan itu. Tidak berprasangka buruk terhadap orang yang difitnah. Diamkan diri dan tidak ikut sama menyebarkan fitnah tersebut, kerana takut nanti terheret sama sebagai rakan bersubahat dan sama-sama mendapat dosa dalam menyebarkan berita, sama ada berita itu benar atau palsu. Sama-sama muhasabah diri. Semoga kisah ini menjadi iktibar untuk kita semua dalam menghadapi fitnah yang dilemparkan dengan sabar.